Hello, Assalamualaikum, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan channel saya Idrus Al-Ghazi dalam YouTube channel saya. Dan hari ini aku nak bawa aku nak raise up satu topik yang ia berdasarkan pengalaman aku, iaitu orang kata karakteristik ataupun jenis-jenis keluarga yang terlibat dengan penagihan dadah. Maksudnya dekat sini pengalaman aku apabila seseorang penghuni itu, pelatih itu didaftarkan di pusat yang aku bekerja ini, di Rumah Sahabat Lulangat ni, aku dapat classify ataupun aku dapat mengenal pasti ini jenis keluarga apa, ini jenis keluarga apa. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman aku, bukan orang kata apa pun, tapi aku nak share dengan korang. Kalau korang ada ahli keluarga korang ada masalah penyakit dadah, korang ni adalah ahli keluarga yang memberi respons yang macam mana. Okey, jangan risau. Benda ni orang kata tak adalah orang kata macam aku ke. So ialah sekadar perkongsian yang aku rasa topik ni sangat menarik untuk aku kongsikan dengan korang. Okey, so antara pengalaman aku sebenarnya kalau ikan dekat sini, alhamdulillah lah, aku quite agak rapat dan baiklah dengan hubungan kekeluargaan, ataupun aku mempunyai hubungan kekeluargaan yang baik dengan keluarga penghuni yang lain. Sebab aku nak tolong orang. Jadi bila aku nak tolong orang, aku kenalah tahu apa latar belakang ceritanya dengan keluarga. Jadi dan untuk aku juga sebenarnya klien aku selain pada pelatih itu sendiri adalah keluarga dia. Sebab kadang-kadang keluarga yang akan contact, keluarga yang akan call, tanya update kepada kita orang, pada mana-mana pegawai kat sini, tentang perkembangan atau progres anak-anak dia. Jadi aku rasakan bila aku dah layan hampir 3 tahun aku berkhidmat di Rumah Sahabat Lulangat ni, aku rasa macam-macam ragam aku dah jumpa. Ada yang worst, ada yang aku absolutely kagum. Jadi dekat sini aku rasa aku akan pecahkan kepada beberapa jenis keluarga supaya korang faham yang sebenarnya bukan sekadar, kena ingat bila melibatkan masalah penagihan dadah, karakteristik ini tidak tertumpu kepada penagih saja. Ia juga orang kata mempengaruhi perkembangan emosi keluarga itu sendiri. Jadi kau akan tengok nanti. Okey, yang pertama, keluarga yang orang kata yang selalu aku jumpa kat Rumah Sahabat ni adalah keluarga yang sebenarnya keluarga yang betul-betul di dalam kesusahan. Mereka jenis keluarga ini adalah keluarga yang aku panggil sebenarnya mereka ni tidak bermasalah. Mereka melakukan benda yang betul. Mereka memerlukan bantuan. Mereka memerlukan dorongan daripada orang yang betul. Jadi bila ada ahli keluarga terlibat dengan permasalahan dadah, mereka sebenarnya ada satu sikap yang aku rasa willing to come, willing to help dan mendengar arahan daripada pihak pengurusan sendiri. Sebab kalau kita advise kan, macam maksudnya kat sini tuan tidak dibenarkan untuk melawat anak tuan selama sebulan. Diorang patuh dan akur. Maksudnya mereka tidak memandai-mandai. Mereka faham dengan permasalahan ini adalah masalah yang serius. Maksudnya you need a third party untuk membetulkan anak kau, dan diorang sebenarnya menyerahkan tanggungjawab ini kepada pihak pengurusan. Walau bagaimanapun dalam masa yang sama mereka still ada contact and keep in touch dengan hubungan kekeluargaan dengan kami. Jadi dalam arti kata yang lain, sebenarnya mereka tak buang anak dia pun. Sebenarnya bagi aku keluarga ni bagus. Bila diorang datang, yang aku kagum ni keluarga-keluarga jenis ini, mereka datang untuk melawat anak mereka. Mereka ada satu sesi dengan pegawai-pegawai kami untuk orang kata sit down one to one untuk mengetahui perkembangan anak-anak mereka. Inilah jenis keluarga yang aku salute, yang aku selalu dapat dekat Rumah Sahabat Lulangat tempat aku bekerja ni. Okey, keluarga yang kedua yang aku dapat, yang dia tak banyak tetapi ada, adalah keluarga yang kebanyakan mereka ni seolah-olah dia bukan show off tuan-tuan. Aku rasa the keywords is ego. Ego tu adalah mungkin kerana apabila aku tengok balik similarity keluarga-keluarga ini adalah mereka ini mempunyai latar belakang ekonomi yang sangat-sangat baik. Dalam arti kata yang lain, mereka ada ego mereka. Jadi bila mereka datang sini, sebenarnya anak mereka ni kadang teruk pun, memang hardcore. Jadi bila datang, mereka ini ada satu sikap demanding, seolah-olah mereka lebih, memang betul hakikat sebenarnya engkorang kenal anak-anak korang, tapi dalam konteks penagihan dadah, korang tak kenal dah. Yang mengenali perangai penagihan dadah tu adalah kami sendiri, orang-orang yang pernah bergelumang dengan benda ni sini. Jadi keluarga yang macam ini sebenarnya sedikit mengganggu, tapi dia tidaklah orang kata it's not really orang kata
keluarga yang menyusahkan kami sangat. Sebab bagi aku, kalau kau deal dengan betul, keluarga macam ni tak ada masalah. Sebab kena ingat, dalam dunia penagihan ni, keluarga ni satu perangai juga. Sebenarnya perangai dia adalah bila John deal dengan pihak pengurusan, bila kita sebab mereka tahu pihak pengurusan pun sebenarnya macam kami sendiri pun orang kata terdiri daripada bekas-bekas penagih dadah. Jadi mereka ada orang kata pandang sengit sikit, ada stigma sedikit. Jadi kalau korang nak deal dengan mereka, kau kena show some knowledge, okay? Ataupun kau kena convince diorang dengan capability untuk orang kata untuk meyakinkan diorang yang kau ada knowledge dan kau ada skill dan kau boleh mampu bercakap, bukan sekadar bercakap, dan kau ada portfolio yang jelas mengatakan ada pernah berlaku kes yang lebih teruk pada anak tuan, tapi kita alhamdulillah hari ini berjaya dengan berkesan kerana apa-apa. Mereka ni kebanyakan dia nak scientific, orang kata scientific evidence. So untuk membuktikan keluarga macam ni sebenarnya mereka tak tahu apa-apa pun, cuma mereka ada seego sedikit sebab macam tak boleh terima hakikat. Okey, yang anak mereka itu terlibat ataupun ahli keluarga mereka terlibat dengan penagihan dadah. Okey, itu yang kedua masih bagi aku, tapi yang ini so far lah, bila pegawai-pegawai kami yang ada latar belakang pendidikan yang tinggi, kebanyakannya orang-orang macam ni akan deal dengan diorang macam ni. Tapi kalau pegawai kami ni biasa-biasa je, dia boleh kunyah lah orang kata. Tapi no matter what, kita secara kolektifnya kami rasa ini belum lagi tahap yang hardcore. Ini taklah begitu banyak, tapi dalam konteks masyarakat ini kita ada lebih kurang 20% keluarga yang macam ni. Yang aku rasa bukan aku saja di rumah sahabat berada yang hadapi benda ini, tetapi di mana-mana pusat pun sebenarnya kita orang face the same problem. Okay, ada juga the next karakteristik aku perasan, keluarga yang ketiga yang aku nampak ni adalah keluarga yang ego. Ego tadi nombor 2 ego, tapi dia super ego. Dia terlalu demand yang kadang-kadang tak masuk akal. Contohnya adalah dia macam tidak boleh menerima, dia memerlukan bantuan untuk memastikan anak-anak dia ini mendapat rawatan di pusat, tetapi mereka orang kata cuba mendominasi orang kata kaedah rawatan itu dengan demand, anak aku tak payah detox, anak aku perlukan katil single, anak aku perlukan asrama yang istimewa untuk dia, anak aku tak boleh makan ikan contohnya. So bagi pendapat akulah, benda ini kena aku rasa aku kena fahamkan keluarga-keluarga macam ni. Sebab when it comes to pusat, ini bukannya tempat untuk sekadar merawat ketagihan yang biasa-biasa secara orang kata. Sebab macam tempat akulah, honestly kita orang kata memang yes, kita ada clinical punya approach, tetapi dalam masa yang sama kita juga membetulkan behavior manusia. Jadi behavior manusia ini tidak, bagi akulah is a personal thoughts, kau tak boleh membetulkan behavior punya problem dengan benda yang terlalu mudah. Kau kena beri kesusahan, kau kena beri konflik, kau kena bagi dia sedikit push supaya dia boleh handle benda itu, supaya satu hari nanti apabila dia berhadapan dengan konflik yang even worse daripada konflik dia hadapi dekat pusat ini, dia tidak membuat kesusahan untuk mengambil substance. Kau faham Jadi bila family meringankan beban tugas pelatih ini dengan campur tangan itu, aku rasa ia mengganggu sebenarnya. Jadi keluarga-keluarga ini sebenarnya ada pernah berlaku dan begitu merenyahkan. In fact sebenarnya dalam kata lain sebenarnya diorang ni pampered kan anak-anak diorang pun. Anak diorang macam nak tu nak ni senang dapat. Jadi aku rasa dari segi pemulihan, dia karakter keluarga macam ini sebenarnya dia bukan mengganggu kerja kami, tapi dia sebenarnya mengganggu pemulihan anak-anak atau ahli keluarga secara kolektifnya. Jadi selain pada itu juga, dalam seiring dengan kategori ini, ada satu lagi kategori yang mana ia melibatkan isteri-isteri yang bagi aku hampir samalah cuba mencampur tangan dalam urusan pemulihan penagihan dadah. Aku faham bila melibatkan rumah tangga korang, aku dah cakap korang ni, nafkah, tanggungjawab suami perlu dilaksanakan, aku faham. Tetapi dari segi pemulihan, korang juga kena faham yang ini bukan satu usaha yang macam sehari dua hari berlaku suami kau menjadi baik. Suami kau struggle untuk menjadi orang yang lebih susah, untuk jadi lebih baik. Suami kau struggle, benda susah untuk jadi orang baik. Itu maksud aku. Tapi bila si isteri macam, abang baliklah, dia seolah-olah macam anak rindu kat abang, saya terpaksa bekerja. Bagi aku the first moment
si isteri bersetuju buat keputusan untuk menyerahkan suami pada pusat pun sebenarnya kena fikir betul-betul. Sebab bagi akulah, dia bukan sekadar menyusahkan family dan pelatih, dia menyusahkan orang yang tidak sepatutnya terlibat macam pihak pengurusan. So macam kita orang macam is bad record lah. Sebab bila kita hantar report, kita ada ADK yang melihat kenapa ada pelatih yang balik awal sebab dia kahwin, tak boleh semua. Jadi aku rasa ia menjejaskan rekod pengurusan kami, mengatakan bahawa tempat kami ni tak efektif. Tapi bila sebab isteri dah menjerit, dah mengingit nak suruh suami ni balik, apa yang kami boleh buat kan lepas. Tapi benda ini kerap berlaku. Jadi this is no sebenarnya untuk anda yang mempunyai suami-suami yang bermasalah. Fikirkan betul-betul demi orang kata masa depan yang betul. Sebab kau nak betulkan suami kau bukan sekadar satu hari dua hari, kena buat betul-betul. Jangan satu hari nanti bila suami kau relapse, jadikan relapse itu jadikan alasan untuk orang bercerai. Benda ni aku paling pantang aku dengar. Jangan jadikan sebagai alasan untuk cerai. Aku tak suka orang kata kita dah nak berubahkan lagi suami dia dah okay, willing to change, tapi bila jatuh korang nak salahkan suami korang. So which is sebenarnya korang tak faham pun. Dan yang terakhir sekali, inilah yang sekarang tak ada dah aku rasa, tapi aku pernah ada pengalaman inilah yang mana ketika aku sebagai klien tu bukan staff, aku rasa aku pernah melihat beberapa keluarga yang hanya sekadar menyerahkan anak mereka di pusat tanpa orang kata serahkan bulat-bulat, tak tengok ahli keluarga itu selama bertahun-tahun. In fact sekarang pun ada seorang dua lagi yang kata ahli keluarga tak pernah datang pun, masa raya tak datang, orang kata apa lagi masa lawatan biasa pun tak datang. Duit masuk, okey, duit masuk tu tak apa lagi, orang kata yuran tu bayar tu tak apa lagi. Ada juga yang yuran tak bayar, so dia memang lepas tangan. Bila kita contact tak angkat phone, bila kita tanya apa cerita semua. Benda ni sebenarnya aku melihat keluarga yang betul-betul melepaskan tangan kepada pihak lain. Jadi inilah hakikat sebenarnya, wahai orang Malaysia sekalian. Betul, si Polan atau pelatih ini telah melakukan kesilapan, tapi jangan letak tanggungjawab ini kepada orang lain kot, aku rasa. Sebab bagi aku ia bukan mencerminkan sekadar penagih, ia mencerminkan korang sebagai ahli keluarga, institusi kekeluargaan. Jadi it's unfair lah untuk korang condemn kami punya orang kata community ni, sebab kita orang pun struggle untuk berubah. Tapi bila ada keluarga yang tidak support, sampai aku ada kes yang budak tu lari dalam diam-diam, adik-beradik dia hantar for like 2 years, 3 years. Sekali mak dia meninggal pun tak bagi tahu. Apa kau rasa hakikat sebenarnya kan hari ni? Jadi personally inilah karakter keluarga yang aku hadapi. Walau bagaimanapun ada satu karakter keluarga yang bagi aku impress, yang aku patut beri orang kata round applause lah untuk keluarga ni. Iaitu keluarga yang terakhir ni bukan keluarga yang teruk. Inilah keluarga yang paling baik, yang mana keluarga inilah yang selalunya mendapat result pemulihan pelatih yang baik sampai sekarang. Apabila keluarga itu datang menghantar anak mereka and willing to come, willing to learn, willing to call, and orang kata minta advice daripada pegawai-pegawai how to handle their kids kat rumah. Even though dah tamat rawatan pun, the keluarga is still call me ataupun pegawai-pegawai lain tanya macam mana cikgu, anak saya ni dah kerja ni okey tak? Dia tak sesuai kerja sini, dia patut macam ni. So dia take action, and then anak dia pun aku call. So macam mana everything is okay, emotion stable. Aku rasa benda ini sangat-sangat berkesan untuk keluarga-keluarga yang macam ini. Sebab aku rasa sebagai kau kena faham hakikat sebenarnya when it comes to bila penagihan dadah berlaku dalam sebuah keluarga, dia bukan sekadar melibatkan individu yang berdadah je. Semua institusi ahli keluarga jatuh. Abang, adik, mak, ayah semua terkesan. Jelah nak tak muka kat mana Jadi berbalik kepada bila dah semua orang terkesan, kita jangan highlight ini saja, kita kena tengok 4 ni juga. Jadi sebenarnya karakteristik penagih dipengaruhi oleh karakteristik keluarga juga. Karakteristik keluarga juga mempengaruhi karakteristik penagih. So bagi aku, kalau aku nak settlekan orang ni yang aku tolong ni, yang seorang yang bermasalah ni, aku nak tengok yang 4 ni juga. Ahli keluarga, mak ayah dia macam mana, hubungan adik-beradik dia macam mana, mak apa orang kata suami isteri dia macam mana. Sebab daripada situlah baru aku tahu sebenarnya apa masalah sebenar yang berlaku dalam hidup penagih ni. Jadi dalam konteks ni aku rasa
it's really interesting sebab aku rasa banyak dalam konten video lain pun ada cerita pasal the characteristic of addiction kan, tapi tak pernah cerita pun pasal karakteristik keluarga. Tapi ini adalah berdasarkan pengalaman aku dan sedikit pembacaan aku dan perkongsian daripada kawan-kawan aku, sebab inilah yang kami hadapi. Walau bagaimanapun kita sekarang ni menuju ke arah satu sistem komuniti yang supportive. Maksudnya sebab aku selalu pesan dekat mereka, keluarga, no matter what, recovery is sepanjang hayat. Sepanjang hayat sampailah kita ni mati. Kami bertarung tuan-tuan, kami bertarung untuk menjadi lebih baik, untuk kekal pulih, kerana kami tahu ada sesetengah konflik yang kami tak boleh handle. Macam aku sendiri, aku akan bagi tahu family aku, if something bad happens for certain angle dalam hidup aku, korang kena pandang aku lebih. Sebab memanglah bunyi macam mengada and demanding, tapi hakikat sebenarnya kalau korang tak nak aku ambil substance, kau kena be aware dengan that kind of situation. Sebab aku tak nak nanti korang mengatakan macam aku ni macam duduk lama-lama pun tak ada apa-apa, tolong orang pun masih lagi sama. So aku bukanlah orang yang sekadar mengambil kesempatan dengan apa yang aku ada hari ni, tapi aku sebenarnya nak share dengan korang. Sebab tu aku buat video ni. Niat aku lillahi ta'ala fisabilillah, orang kata, untuk membantu keluarga-keluarga di luar juga. Mungkin ada yang terasa dengan video ni sebenarnya, tapi aku bukan nak blame korang. Tapi aku rasa dengan perkongsian video ini, korang mungkin dapat memperbaiki, orang kata, permasalahan utama dalam keluarga korang, supaya apabila masalah dadah ni berlaku dalam keluarga, korang tahu nak handle macam mana. Okey, aku rasa sampai di sini saja perkongsian aku untuk minggu ni. Harap-harap kita akan berjumpa lagi untuk perkongsian akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share and subscribe. Share and subscribe. Okey, Assalamualaikum.